Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cingkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan umur yang panjang. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini akak nak bawa korang semua untuk mendalami, mengetahui mengenai sejarah penjara Pudu. Korang tahu tak penjara Pudu tu dekat mana? Dan korang tahu tak di penjara Pudu tu sendiri banyak sejarah-sejarah dia, sama ada kisah-kisah yang tersimpan di sebaliknya. Hari ini akak nak sertakan dengan satu perjalanan banduan akhir, dan akhirnya akak akan tulamkan dengan kisah seram yang pernah berlaku dekat penjara tersebut. Kalau korang rasa nak tahu apalah yang berada dekat penjara tu sebelum ni, pernah dilalui oleh seseorang dekat situ, korang boleh stay tune dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sejarah Penjara Pudu. Penjara Pudu atau dahulunya dikenali sebagai Pudu Gold terletak di Jalan Hang Tuah. Mula dibina pada tahun 1891 di atas tanah seluas 10 hektar. Pembinaan penjara tersebut telah dibuat secara berperingkat dan telah siap sepenuhnya pada tahun 1895. Tembok penjara telah mula dibina pada Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892. Tembok ini dibina daripada batu bata yang dilepa dengan simen yang diimport dari negeri koloni British. Kos bagi pembinaan tembok ini sahaja berjumlah RM15,360.90. Harga pada tahun 80-an. Bagi blok pentadbiran dan dapur pula, ia mula dibina pada tahun 1892 dengan kos pembinaan sebanyak RM28,700 Malaysia dan RM3,775 harga pada tahun 80-an. Pada asalnya bangunan pentadbiran terdiri 2 tingkat yang menempatkan pejabat golda, pejabat kerani, stor, bilik pemeriksaan dan bilik pengawal. Reka bentuk untuk dapur penjara adalah menyerupai dapur Pupil Hospital. Bangunan dapur ini mengandungi sebuah stol dan bilik timbang. Sebelum bangunan utama menempatkan bangunan siap dibina, 5 buah bangunan sementara telah dibina bagi menempatkan banduan-banduan yang menjalankan kerja-kerja pembinaan. Bangunan tersebut telah dibina dalam kawasan tembok penjara. Bangunan penempatan utama telah mula dibina pada bulan November 1891 dan siap pada bulan Mac 1892. Bangunan penempatan utama ini mengandungi 240 bilik menyerupai penjara Kandy di Bogambia, iaitu berbentuk X dan dibina setinggi 3 tingkat. Setiap blok dipisahkan oleh pintu pagar yang berkunci. Ia dibina dengan harga RM80,886. Pada tahun 1894, sewaktu lawatan Residen British, beliau telah mencadangkan agar dibuat pertambahan sebanyak 54 bilik lagi untuk disambung di bilik C dan D. Kerja-kerja penyambungan ini telah siap dibuat pada tahun 1895. Blok D telah menempatkan bilik akhir dan bilik gantung dari tahun 1960-an. Dari tahun 1960 sehingga 1993, seramai 180 pesalah telah menjalani hukuman gantung sampai mati di sini. Muatan asal penjara Pudu pada awal pembinaannya hanyalah seramai 600 orang pesalah. Setelah kemasukan yang kian meningkat, pembinaan baru telah dibuat.
sehinggalah penjara ini mampu menampung 2,000 orang pesalah dengan kadar muatan selesa. Pada tahun 1985, penjara bersejarah ini telah mencatatkan jumlah bilangan banduan yang tertinggi, iaitu seramai 6,550 orang pada satu masa. Kesesakan ini memaksa banduan bergile-gile shift untuk tidur. Kumpulan banduan yang terahwal menghuni penjara ini diambil dari daerah Jugra, Hulu Langat, Banting, Ampang, Kelang dan Rawang. Sebelum penjara ini diwartakan sebagai penjara reman, terdapat beberapa kategori banduan telah ditempatkan, iaitu banduan jatuh hukum, banduan akhir, banduan buang negeri, banduan buang tempatan, banduan seumur hidup dan banduan seumur hayat. Penjara yang banyak menceritakan kisah suka duka kepada jabatan ini telah mencatat rekod kerana muralnya yang menghadap Jalan Pudu dan Jalan Hantuah merupakan mural terpanjang di dunia, iaitu sepanjang 384 meter dan tinggi 4.5 meter. Telah dilukis oleh banduan dengan menggunakan 2,000 liter cat. Kepesatan pembangunan di persekitaran yang begitu cepat menyebabkan ciri-ciri keselamatan penjara unik ini semakin tergugat. Penjara Pudu yang syarat menyimpan 1,001 kisah dan tauladan kepada jabatan penjara dan negara ini terpaksa ditutup pada jam 9.05 pagi 1 November 1996 setelah lebih 100 tahun digunakan. Tapak penjara yang terletak di kawasan segitiga emas ini telah pun dirobohkan untuk tujuan komersial oleh Perbadanan Pembangunan Bandar UDA, dan sebagai gantinya UDA telah membina sebuah penjara baru, iaitu Penjara Sungai Buloh yang mempunyai keluasan 89.03 hektar yang terletak lebih kurang 36 km dari Kuala Lumpur dan diberikan kepada Jabatan Penjara. Kisah Penjara Pudu. Setakat tempoh 36 tahun dari tahun 1960 sehingga tahun 1996, ia telah meragut seramai 180 nyawa manusia yang melakukan pelbagai kesalahan jenayah berat. Ini belum dikira dari semenjak Penjara Pudu pada tahun 1895, di mana beribu-ribu dipercayai mati di tali gantung kerana melakukan pelbagai kesalahan berat seperti membunuh, menculik dan mengedar dadah. Dalam zaman Jepun dipercayai ramai tahanan-tahanan perang yang dijatuhkan hukuman di sini, termasuklah orang-orang Cina yang menjadi tahanan perang. Kegerunannya dirasaikan oleh sesiapa pun apabila ia disebut-sebut dan diceritakan. Begitulah badi yang ditinggalkan oleh bilik maut Penjara Pudu. Kalau hendak disingkap, peristiwa yang terakam di dalam penjara ini memang sangat banyak. Antaranya, kejadian Dr. Razzi bin Jaafar yang dijadikan tebusan pada 16 hari bulan Oktober tahun 1986 adalah yang paling bersejarah. Punca kejadian di klinik penjara apabila sekumpulan banduan yang diketuai oleh Jimmy Chua telah menahan dan menjadikan 2 pegawai perubatan dari hospital besar yang membuat pemeriksaan sebagai tebusan. Bagaimanapun, kejadian yang menggeparkan negara malah di seluruh dunia itu berakhir pada pukul 5.40 pagi pada 22 Oktober 1986. Apabila unit tindakan khas UTK yang diketuai oleh Datuk Zaman Khas menyerbu dan menyelamatkan tebusan tanpa pertumpahan darah. Sementara itu, 2 rakyat Australia, Brent Geoffrey Chamber 28 tahun dan Kevin Barlow 27 tahun menjadi rakyat asing pertama yang dihukum gantung di penjara ini, iaitu pada subuh 7 hari bulan Julai 1986 kerana mengedar dadah di lapangan terbang Bayan Lepas, Pulau Pinang dalam tahun 1983. Wong Swee Chin, Botak Chin, merupakan penjenayah yang paling terkenal yang dihukum gantung di Penjara Pudu kerana kesalahan senjata api. Kes perbicaraan Botak Chin menarik perhatian ramai kerana beliau dikatakan merompak dari orang kaya untuk dibahagi-bahagikan kepada rakyat
yang miskin ala Robin Hood. Sebuah pusat beli belah iaitu Lalaport yang terletak di Bukit Bintang City Central telah pun dibuka kepada ramai. Antara tarikan utama shopping mall berkenaan ialah sebuah taman yang terletak di rooftop pusat beli belah itu. Memang cantik dan ramailah anak-anak muda datang untuk mengambil gambar OOTD sebab nak upload di Instagram kan. Namun, tahukah anda bahawa pusat beli belah tersebut sebenarnya dibina di tapak penjara Pudu? Oleh itu, kali ini kami nak kongsikan dengan anda 5 fakta tentang penjara Pudu sebelum ia dirobohkan untuk memberi laluan kepada pembinaan Lalaport. Yang pertama, ia dibina di atas bekas tapak perkuburan Cina. Penjara Pudu ini telah mula dibina pada tahun 1891 oleh pihak British untuk dijadikan tempat tahanan penjenayah pada zaman itu. Menurut Free Malaysia Today, ia memang dibina di atas bekas tanah perkuburan. Mungkin sebab itulah ramai yang kata penjara ini keras sikit. Yang kedua, tahanan penjara pernah diserang wabak kolera. Wabak kolera telah menyerang sebahagian besar tahanan penjara ini pada Ogos 1895 dan ini telah menyebabkan ramai banduan meninggal dunia ketika berada di dalam penjara. Difahamkan selepas 3 tahun barulah wabak itu betul-betul reda dan hasil siasatan daripada pihak penjara mendapati bahawa penyakit kolera dalam penjara itu berpunca dari sistem perpaipan air di penjara yang kotor. Ini kerana mayat-mayat yang ditanam di tapak perkuburan sebelum ini telah mencemarkannya. Yang ketiga, berlaku rusuhan dalam penjara pada tahun 1986. Rusuhan yang diketuai oleh banduan yang dikenali sebagai Jimmy Chua bersama 5 orang lagi banduan lain telah mencetuskan kekecohan dalam penjara ini. Pada ketika itu, Jimmy Chua bertindak menjadikan beberapa orang di klinik penjara termasuk seorang doktor sebagai tebusan. Banduan-banduan ini bertindak sedemikian kerana dikatakan mereka menuntut agar hukuman mereka dikurangkan. Ini kerana Jimmy Chua sebelum ini telah ditahan akibat membunuh seorang pegawai polis. Namun, dengan kebijaksanaan dan ketangkasan pihak polis, kesemua banduan tersebut berjaya ditangkap semula oleh pihak berkuasa 6 hari kemudian. Yang keempat, penjara Pudu pernah tersenarai dalam Guinness World Records. Kalau dulu-dulu korang pernah lalu tak di sekitar jalan depan penjara ini, mesti korang akan perasan ada mural yang menghiasi tembok dinding luar tempat tahanan ni. Tahukah anda mural sepanjang 394 meter di luar tembok penjara itu pernah diiktiraf dalam Guinness World Record sebagai mural terpanjang di luar penjara di dunia. Ia telah dilukis oleh salah seorang banduan pada 1984 iaitu Kong Ying Chong dan beberapa orang lagi banduan. Difahamkan sekitar 2,000 liter cat telah digunakan untuk menghasilkan mural berkenaan. Yang kelima, penjara Pudu kemudiannya ditutup sepenuhnya pada 2009 memandangkan keadaan penjara Pudu yang semakin rosak dan tidak sesuai lagi untuk didiami. Pihak kerajaan Malaysia telah menutup penjara ini dan membina penjara lain iaitu penjara Sungai Buloh dan Kajang untuk menggantikannya. Kemudian pada tahun 2018, pusat beli belah Lalaport telah mula dibina setelah penjara itu siap dirobohkan pada sekitar 2012. Kini yang tinggal hanyalah pintu gerbang penjara itu yang terletak di kawasan pintu masuk utama pusat beli belah Lalaport. Okey, korang dah tengok kan artikel tadi. So, akan nak teruskan dengan kisah seram. Kisah seram ni sama juga mengenai penjara Pudu. Kisah seram ni dilalui oleh pegawai yang bertugas dekat situ.
pegawai tu, dia menjalankan tugas dia macam biasa je kat situ. Dia masih ingat lagi. Lebih kurang 30 tahun yang lalu, dia bekerja dekat penjara Pudu. Dia bekerja tu bersama dengan rakan-rakan dia, dengan pegawai penjara yang lain. Mereka ni dah lama dah tahu bahawa penjara tu tak lama lagi akan bertukar menjadi tempat pameran untuk orang ramai. Walaupun dah diswastakan, tapi pameran tu masih diselia oleh Jabatan Penjara Malaysia. Malam tu dia rasa macam tak syok pula korang nak cerita. Akak gelarkan dia ni sebagai Zawawi, bukan nama sebenar. Okey, akak sambung. Malam tu Zawawi ditugaskan menjaga di kawasan sel terakhir. Dalam sel terakhir tersebut ada banduan akhir yang telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati keesokan hari dia. Maknanya malam tu adalah malam terakhir untuk banduan tersebut. Setahu Zawawi lah, banduan tu telah dijatuhkan hukuman atas kesalahan membunuh 2 adik-beradik dia menggunakan ilmu hitam. Zawawi tak tahu sangatlah cerita di sebalik tabir pasal banduan tu, tapi kesalahannya tu macam tu lah. Apa yang Zawawi tahu malam tu adalah malam paling seram yang dia pernah lalui dekat penjara Pudu tu. Zawawi dia masuk kerja macam biasalah kan, shift dia kan. Dia akan berborak dulu dengan Amir, dengan Balang, tu kawan-kawan dia lah yang sama-sama bertugas pada malam tersebut. Mereka akan berborak sebelum memulakan tugas itu, biasalah untuk mereka. Tak silap Zawawi lah masa tu mereka berborak tentang bola. Dia pun ingat-ingat, lupa juga benda dah lama kan. Tapi dia masih ingat time tu Selangor masih kuat lagi. Lepas baik punya borak pasal bola tu, Zawawi pun dia bukakanlah carta. Tertulis dekat situ, dia ditugaskan memberi makanan kepada banduan akhir. Okey, tugas diterima macam biasa. Itu adalah kerja dia. Selalunya banduan akhir ni dia tak nak makan. Tak ada selera nak makan. Tapi banduan akhir pada malam tersebut agak lain. Zawawi dia bawa juga makanan, kuih tiaw pilihan banduan tu. Untuk banduan terakhir korang, mereka akan dijamu dengan makanan terakhir yang mereka nak makan. Sedih pula rasa kan. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat perlindungan Allah SWT. Amin. Zawawi dijelaskan untuk sampai ke sel akhir tu agak jauh. Nak ke sana kena lalu satu lorong panjang. Lorong tu pula di kiri dengan kanan dia adalah sel. Banduan di penjara Pudu dah berkurangan pada masa tu. Jadinya banyaklah sel-sel yang kosong. Bila dah kosong, faham-faham je lah, sunyilah tempat tu. Zawawi dia pun berjalan lah dengan kuih tiaw yang dia pegang dekat tangan dia sebelah kanan. Dia menuju ke arah sel akhir. Satu ketika dulu, sel ni dia boleh dengar tau, bermacam-macam bunyi keluar. Tapi sekarang dah tak meriah dah sunyi betul. Tak ada jeritan, tak ada tangisan. Sekali-sekala je dia boleh dengar bunyi cicak. Bunyi cicak. Macam mana entah bunyi cicak? Macam tu je. Itu je dia boleh dengar. Macam tu. Dia boleh dengar juga bunyi tapak kasut dia. Sampai macam tu sekali. Sesampainya Zawawi dekat sel akhir tu, dia tengok banduan akhir tu sedang termenung memandang ke dinding. Masa tu Zawawi dia tak terfikir pun. Mungkinlah itulah cara banduan tu nak menyesal ke. Dia memang tak ada nak fikir apa-apa pun. Zawawi pun dipanggil ke lah banduan akhir tu. Banduan akhir. Berulang-ulang kali dia panggilnya banduan akhir tu. Tapi tak ada respon. Sebab kan tak ada respon, dia jadi marah tau. Bila dia marah, makanya Zawawi dia balingkan polistrin yang berisi kuih tiaw tu. Tu makanan kau. Suka hati kau lah nak makan ke tak. Baru je Zawawi ni dia nak tinggalkan banduan tu. Banduan tu menoleh ke arah Zawawi. Lepas tu banduan tu senyum ke arah Zawawi. Senyuman yang menakutkan. Boleh bayang ke tak? Sehingga sekarang Zawawi ni dia ingat lagi senyuman tu. Senyuman yang memang kalau kita tengok memang takut. Zawawi dia bergegas lah tinggalkan banduan akhir tu. Semasa dia berjalan balik ke bilik pusat, bilik utama tu kurang macam tu lah, bilik pusat kan. Tiba-tiba Zawawi dia rasa tak sedap hati. Dudak. Seperti ada angin bertiup dekat celah-celah leher dia. Meremang je dia rasa.
Bukan leher je dia rasa macam remang, malah satu badan dia dah rasa lain macam tau, meremang sangat. Tak lama kemudian, pat seram pun bermula. Zawawi dia mula-mula dia dengar jeritan yang kuat, tiba-tiba je ada orang menjerit. Tak mungkinlah banduan akhir yang menjerit, sebab jeritan tu datang dari depan dia. Banduan akhir dia dah tinggalkan kat belakang dia. Kemudian Zawawi dia dengar suara orang sedang menangis. Lain macam je. Sayup-sayup je bunyi tangisan tu. Kaki Zawawi mulalah dia melangkah 2 kali lebih laju dari sebelumnya. Tangisan tu semakin lama, semakin kuat. Dia dah tinggalkan, tapi semakin kuat, seolah-olah macam mengekori dia. Jauh pula rasanya dia nak sampai ke bilik pusat, bilik utama tu. Dalam langkah yang semakin laju tu, Zawawi kemudian didengar pula suara orang bercakap. Macam-macam ada orang je, tapi sel-sel kiri kanan dia tu tak ada orang. Macam-macam bunyi suara tiba-tiba muncul. Sudah, Zawawi dia dah tak boleh nak teruskan berjalan time tu. Dia terus dia lari. Dia berlari. Sampai je dia dekat sel yang terawal, Zawawi dia perasan ada satu lembaga sedang berdiri. Dan lembaga tu sepertinya seseorang. Nampak macam kelibat orang lah. Zawawi tak nampak muka lembaga tu. Jadinya dia sangkakan itu adalah salah seorang dari rakan sekerja dia, Balan, Amir. Sambil tu dia memanggil kedua nama rakan dia. Dia tak sure lah tu rakan dia mana kan. Dia panggil lah dua-dua. Zawawi dia teruslah pergi mendekati lembaga tu sebab dia ingatkan kawan dia, rakan dia. Siapa tu? Zawawi dia cubalah sentuhkan lembaga tu. Tiba-tiba lembaga tu gaib. Zawawi pun berlari ke bilik pusat. Amir dengan Balan rupanya berada dekat dalam bilik pusat tu. Bila kaki Zawawi ni dah melangkah masuk ke bilik tersebut, mereka dapat melihat muka Zawawi ni pucat korang. Pucat sangat. Mereka memang dah sedia maklum dan tahu penjara pudu tu kadang-kadang berhantu. Jadinya, mereka kena kuatkan semangat dan mereka kena kuatkan diri mereka untuk terus stay kat situ. Itu je lah yang mampu mereka buat kan. InsyaAllah. Niatkan nak cari rezeki, InsyaAllah akan dipermudahkanlah untuk mereka. Tapi dalam macam tu, kita pun kadang-kadang tak boleh nak kawal emosi. Kadang-kadang kita terkejut juga. Maklumlah kan, bila penjara tu dah makin sunyi, dah tak ada penghuni, sangat lengang, tiba-tiba banyak bunyi pula kan. Balan disuruh Zawawi ni rehat dulu. Nanti dah okey atau dah pulih, barulah sambung kerja. Itu apa yang Balan nasihatkan lah. Zawawi pun dia rehatlah sampai dia tidur dekat sofa. Banduan akhir muncul dalam mimpi dia masa dia tidur tu. Dalam mimpi, Zawawi pula yang berada dalam sel akhir tu. Bukan banduan tu. Banduan tu pula berada dekat luar. Macam tu lah. Berada dekat luar, dia terbalik tau. Itu mimpi dia. Banduan tu senyum. Sama dia senyum sinis juga. Senyum yang menakutkan. Bunyi ular dia mula dengar tau. Zawawi mula dengar bunyi macam ular lah. Lembaga hitam tu muncul dari belakang Zawawi. Lembaga tu mempunyai kuku yang panjang dan tajam. Dengan kuku yang menyeramkan tu pula, lembaga tu mencakar-cakarkan pada Zawawi berkali-kali. Zawawi sangkakan tu hanya sekadar mimpi je. Itu yang dia rasa. Dia pun terjaga dari tidur selepas Amir kejutkan dia. Amir sebenarnya dia dah tengok Zawawi ni tengah tidur dalam keadaan yang gelisah, dalam keadaan yang macam meracau-racau macam tu. Sebab itulah Amir tu dia kejutkan juga Zawawi untuk tenangkan Zawawi. Lepas tu Zawawi dia cubakanlah tenangkan badan dia, tenangkan fikiran dia. Amir pun tegur lah Zawawi. Badan kau ada darah lah. Penuh darah tu. Wish. Berdarah tu. Bila Amir tegur, tiba-tiba badan Zawawi rasa pedih. Pedih sana, pedih sini. Dia rasa pedih tu mula menjala satu badan tau. Bukan setempat je. Bila Zawawi ni buka baju dia nak tengok apalah yang pedih sangat rasanya tu. Alangkah terkejutnya dia korang. Badan dia dipenuhi dengan cakaran. Apakah mimpi dia adalah nyata ataupun dia memang bukan bermimpi? Jawapannya ada pada cakaran tersebut. Sekian. Selepas 5 tahun berlaku, akhirnya Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap 2 warga asing yang didapati bersalah membunuh seorang pemandu Grab.
Seorang ejen insurans wanita berdepan hukuman gantung sampai mati selepas ditahan pihak berkuasa ketika membawa sebuah bagasi berisi dadah sejenis ganja seberat 18 kilogram. Hari Khamis malam Jumaat, air kosong ni pun dah tak boleh lintas leher dia. Minum meleleh di sini. Itu kematian. Subhanallah. Dibenarkan untuk berjumpa dengan waris. Nak bercakap apa dengan keluarga waktu tu? Dalam masa tempoh berapa minit tu nak cakap apa? Tiada perkataan yang boleh keluar. Air mata je keluar laju air mata. Perkataan tak boleh keluar. Peluk isteri, peluk anak, perkataan tak boleh keluar. Kejap lagi nak kena gantung. Gantung. Tetapi dia lebih beruntung daripada ramai orang Islam kerana dia sempat untuk taubat. Alhamdulillah. Akak teruskan dengan kisah menyayat hati banduan akhir di penjara Pudu. Penulisan ni ditulis dan dikongsikan oleh saudara Jazwan Kaha di laman Facebook beliau, dan akak memilih untuk mengulang siar penulisan ni sebagai manfaat kita bersama. Penulisan ni telah diberi kebenaran untuk disiar semula. Kisah di penjara Pudu, jom sama-sama kita selami kisah ni. Teringat akan zaman muda dulu-dulu sewaktu bekerja dekat penjara Pudu sekitar tahun 1998 kalau tak silap lah. Semasa tu penjara Pudu diambil alih oleh syarikat swasta untuk dijadikan pameran bagi orang ramai. Tapi pameran tu diselia oleh Jabatan Penjara Malaysia. Waktu tu majikan mereka adalah Tuan Aris yang merupakan junior Datuk Jazwan. Masa tu Jazwan lah yang kerja dekat situ. Datuk Jazwan ni dulunya seorang bekas warden dekat penjara Pudu. Dia lebih lama lagi lah daripada Jazwan. Dipendekkanlah cerita, Jazwan ni dia bersama dengan sahabat baik dia ditugaskan menjaga bilik akhir, yakni bilik pesalah yang akan menjalani hukuman gantung. Seronok sangat Jazwan ni rasa masa tu. Sebab usia muda kan, dan muda-muda memang suka sangatlah tempat yang macam tu. Seluruh kawasan penjara Pudu memang mereka ni dah tapau habis, dah tahu dah tawaf dah. Semua tempat tersembunyi mereka dah pergi tengok dan mereka siap melepak lagi. Kawasan yang tak boleh masuk pun mereka tetap masuk juga. Banyak kisah yang pelik berlaku, tapi tak sempatlah dia nak tuliskan untuk kali ni. Banyak perkara yang Jazwan ni belajar dan sedar ketika dia kerja di penjara Pudu. Lagi seronok dia rasa bila bekas banduan tu pula kenalan Datuk Jazwan. Jadi lagi banyaklah cerita yang Jazwan dapat dan dia boleh rasai apa yang dia tahu dekat situ. Banduan akhir ni pula cerita dari ustaz. Nak cerita pasal bilik akhir sebenarnya. Kita ni jangan dihina pelaku maksiat kerana ada jalan taubat untuk mereka di akhir hayat mereka. Bagaimana pula dengan kita? Apakah nanti ada ruang untuk kita bertaubat? Sama-sama kita fikirkan. Ikuti kisah menyayat hati ni. Iman bin Abdullah, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan kamu bersalah membunuh dengan niat. Petisyen kamu kepada Jemaah Pengampunan Negeri telah ditolak. Kami telah menerima waran dari Mahkamah Tinggi untuk melaksanakan hukuman gantung sampai mati terhadap kamu pada pagi esok. Alang Budiman bin Abdullah, kamu faham apa yang saya bagi tahu ini? Antara manusia yang tahu bila dia akan mati ialah banduan akhir. Banduan akhir ni merupakan banduan yang melakukan jenayah berat melalui proses kehakiman, kadang-kala mengambil masa 2 tahun, 3 tahun, maupun 5 tahun, dan akhirnya akan dihukum hukuman gantung oleh hakim.
Sekiranya hukuman gantung tu dibacakan pada hari Isnin, maka hukuman gantung sampai mati dilakukan pada hari Jumaat untuk semua banduan akhir yang beragama Islam. Apabila seorang banduan yang bakal dihukum gantung sampai mati, maka namanya pada ketika tu akan menjadi banduan akhir dan bilik dia akan diasingkan dari yang lain-lain. Nama bilik tersebut ialah sel akhir. Bunyi macam seram kan korang? Katakanlah, hakim menjatuhkan hukuman pada hari Isnin. Maka ketika tu baki kehidupan untuk hari banduan tu ialah Selasa, Rabu dan Khamis sahaja. Sebab hari Jumaat dah dijatuhkan hukum. Waktu hakim membaca, Maka dengan ini dijatuhkan hukuman gantung sampai mati yang akan dilaksanakan antara jam 6 pagi dan jam 7 pagi. prosedur dia adalah sedemikian. Sekiranya hukuman dibaca pada hari Ahad, Jumaat dijatuhkan hukuman. Kalau hari Rabu, maka baki kehidupan dia sehari sahaja lagi. Orang yang namanya banduan akhir ni, selesai je hakim membacakan keputusan, lutut dia sudah tak mampu untuk berdiri lagi. Sebab apa, tuan-tuan dan perempuan? Sebab apa korang? Sebab dia masih boleh bernafas 3 hari sahaja lagi. Dia hanya boleh bernafas 4 hari sahaja lagi. Air mata sudah berlinangan sejak di mahkamah lagi. Balik ke penjara, warden akan suruh asingkan barang-barang dan mesti dipindahkan ke sel belakang sekali. Seorang diri dia duduk kat situ. Dia akan berada bersendirian dekat situ. Masa tu, kita akan tengok bagaimana banduan akhir menghabiskan kehidupan dia kat situ. Sentiasa membaca Al-Quran. Apabila ustaz agama datang, majlis percakapan dan nasihat akan dipenuhi dengan tangisan air mata. Antara ayat yang meruntun hati kita bila kita dengar, saya banyak dosa ustaz, saya tinggalkan tanggungjawab saya. Saya tinggalkan tanggungjawab saya pada ibu, pada ayah saya ustaz. Masya Allah, berat bagi mereka untuk melalui saat getih tersebut. Bersyukurlah kita yang sedang melihat, mendengar ni, akak sendiri yang sedang bercerita ni, sebab kita tak melalui, malah tak nak melaluinya. Ada sebab kenapa Allah merahsiakan waktu kematian. Pergilah waktu mana pun, kita akan tengok banduan akhir ni berdiri di depan Allah. Mereka solat. Solat mereka panjang. Zikir mereka banyak. Bacaan Al-Quran mereka banyak. Mereka tak henti mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab dia tahu umur dia cuma tinggal 3 hari, 2 hari je lagi. Kurang. Apabila sampai hari Khamis, esok Jumaat pagi akan digantung. Malam tu, mampu ke dia nak tidur lagi tuan-tuan? Tak mungkin kan? Manusia yang tahu ajalnya, dia dah tak boleh nak tidur. Malah dia dah tak boleh nak cuba untuk pejam mata. Tak mampu. Banyak perkara yang berada di fikiran dia. Sedangkan kita yang nak pergi bercuti keesokan harinya pun akan terfikir-fikir lagi, apalah yang tak bawa lagi, ada lagi ke keperluan yang tertinggal. Awak imam kita dah periksa ulang-ulang kali pun, kita tetap periksa lagi sebab terlalu memikirkan. Apatah lagi mereka yang menanti detik mati. Sebab itulah di antara rahmat Allah SWT yang besar adalah merahsiakan kematian kita, supaya kita boleh makan, kita boleh tidur, supaya kita boleh bermain dan sebagainya. Kalau kita tahu lagi sebulan ajal kita, kalaulah kan, nescaya sebelum sebulan lagi kita dah takkan bermain dah. Akak pernah dengar cerita macam ni, ustaz dekat masjid cerita. Dia takkan main dah. Dia akan fokus betul pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan kematian tu sebagai bukti dan rahmat Allah kepada kita semua, pada akak juga. Tapi tidak kepada banduan akhir ni. Banduan akhir ni, debaran dia hanya mereka yang pernah lalu yang akan tahu. Walaupun dibuka rahsia kematian oleh Allah, maka dia jauh lebih beruntung daripada kita semua. Sebab dia tahu bila dia perlu bertaubat, dia boleh bertaubat.
dia akan ikhlas dalam taubat dia. Dan mungkin air mata dia yang mengalir adalah air mata yang menghapuskan dosa yang lalu. Siapa tahu kan rahsia seseorang pada hayatnya, ke mana langkah kaki nanti, syurga atau neraka. Kerana yang menentukannya bukan kita tapi Allah. Kita hanya layak berusaha mencari redha Allah untuk jaminan syurga kita kelak. Di sebalik kisah sedih banduan akhir, mereka memiliki kemanisan iman saat akhir. Alhamdulillah. Perlu bertaubat dan sentiasa bersedia menghadapi kematian. Majoriti manusia yang dibawa menghadap Allah tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Sebab tak tahu bila dia akan mati. Maka banduan akhir ni bakal pulang pada malam Jumaat. Alhamdulillah. Mereka beruntung untuk mengaku di hadapan Allah. Ya Allah, aku berdosa di hadapan-Mu, Ya Allah. Aku mengaku bahawa selama ini aku melakukan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa aku, Ya Allah. Maka datang dari seluruh keikhlasan dihimpunkan dalam hati mereka untuk menghadap Allah. Untung dia. Tapi kita akan sentiasa terleka dengan sekeliling. Kita mampu untuk mengingatkan diri kita tentang mati bila kita sentiasa melihat akan mati. Belajarlah untuk bawakan kisah ni sebagai peringatan pada kita. Esok pagi atau malam tu, banduan akhir ni akan diberikan pilihan untuk memilih makanan yang mereka nak. Tak kuranglah dari RM7.50. Akak jelaskan kat sini bahawa itu adalah anggaran semasa penulisan ni ditulis. Tapi sekarang hidangan ni dah bernilai RM15. Banduan akhir diberi pilihan. Boleh pilih sama ada nak makan char kway teow ke, nasi ayam penyet ke, cucu udang ke. Soalannya di sini, apakah mereka masih ada selera untuk menjamah makanan sedangkan setiap saat yang berbaki adalah satu perhitungan detik demi detik, ibarat mimpi yang dahsyat, sesuatu yang tak pernah mereka lalui dan itulah tarikhnya bakal mereka lalui. Akak tak mampu nak teruskan penceritaan ni, tapi akak cuba. Korang banduan akhir nak pilih makanan apa? Kebanyakan banduan akhir takkan memesan apa-apa lagi. Kebanyakannya, tak dinafikan ada yang memesan, tapi kebanyakannya takkan pesan apa-apa makanan. Waktu tu mereka dah tak lalu nak makan. Kerana keesokan harinya bila mereka bangun, bila dia bangun, banduan tu bangun, bukannya bangun pun, bahkan malam tu adalah malam yang dia tidak akan tidur. Selalunya kes banduan akhir ni, dia bangun, dia solat subuh. Hukumannya mesti di antara jam 6 hingga 7 pagi. Maka benarlah apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri tak tahu bila kita akan mati. Walaupun harinya dah diberitahu banduan akhir tersebut jatuh hukumnya hari sekian-sekian. Tapi dia takkan tahu minit ke berapa. Memang jam 6 sampai jam 7. Tapi minitnya ke berapa, saatnya ke berapa, mereka takkan tahu. Nyawa mereka akan keluar bila, mereka takkan tahu. Kita sendiri pun takkan tahu. Itu adalah rahsia Allah. Ya, benar. Bila disarungkan tali dekat leher banduan akhir pada jam 6.47 pagi, contoh. Tapi dia tak tahu saat keberapa dia akan habiskan nyawa dia. Itulah rahsia Allah yang maha kuasa. Kali terakhir bersama dengan keluarga, esok paginya banduan akhir akan diberi peluang untuk bercakap dengan ahli keluarganya. Korang bagi peluang bercakap dengan ahli keluarga. Tak ada ungkapan dah yang akan keluar dari mulut seseorang bergelar banduan akhir. Hanya mampu peluk, menangis. Percayalah. Dah tak ada apa dah yang mereka boleh tuturkan dalam saat yang macam tu. Nak cakap apa pun dah tak boleh dah. Dah kelu. Nak cakap apa lagi? Nak suruh jaga pokok bunga yang ayah tanam. Nak suruh tengokkan kucing. Tak boleh. Dah tak tahu nak cakap apa.
Tak ada apa yang boleh dipesan pada ketika tu. Yang boleh keluar hanya 2 perkataan sahaja. Maafkan ayah. Maafkan ayah. Bila peluk isteri, maafkan abang. Maafkan abang. Itu sahaja. Hanya kemaafan sahaja yang diharapkan di saat-saat akhir tu. Kemudian, banduan akhir akan dibawa ke satu tempat yang sangat asing bagi dia. Lalu digantung. Allah merahsiakan kematian itu untuk akak, untuk kita semua, agar sentiasa melakukan persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Korang, mati itu pasti dan akhirat itu benar. Santunilah setiap nafas kita yang masih ada untuk mencari sebanyak-banyak mungkin pahala. Semoga kita terpilih untuk mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Setakat ni saja perkongsian untuk kali ini. Apa yang baik sama-sama kita jadikan tauladan, apa yang buruk sama-sama kita jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, apa yang tak elok kita jangan ikut. Kita buat yang baik-baik je. Dan akan ucapkan jutaan terima kasih kepada korang semua kerana mendengar dari awal sampai akhir. Kalau korang ada kisah-kisah untuk dikongsikan dengan Cengkeh Channel, korang bolehlah hantar ke email Cengkeh Channel. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye korang. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.